Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyambung kembali pengisian tadabbur ayat Al-Kursi untuk siri yang ke-9 pada pagi ini, yang mana program kita pada pagi ini dianjurkan oleh Biro Agama Felkra Berhad, yang kita akan bertemu sebanyak 2 kali dalam sebulan, seperti yang tertera di poster minggu yang pertama dan minggu yang kedua pada setiap hari Ahad. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dalam keadaan kita berada dalam kesibukan, dalam banyak urusan yang perlu diselesaikan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang, Allah melapangkan dada kita, Allah melapangkan urusan kita untuk kita sama-sama mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan rasa agung kita kepada Allah, membesarkan Allah melalui ayat Al-Kursi, yang mana ayat Al-Kursi ini adalah ayat yang menyebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita akan membincangkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayatul kursi untuk bukti yang ke-7 dan bukti yang ke-8. Pada pagi ini kita akan melihat bukti yang ke-7 yang berada pada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Kemudian bukti yang ke-8 yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan yang layak disembah, berada pada potongan ayat illa bima syaa. Jadi ayat potongan ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Potongan ayat itu boleh dipecahkan kepada 2 bukti. Bukti tentang apa? Bukti tentang Allah itu ialah Allahu la ilaha illahu. Okey, apakah bukti yang Allah itu la ilaha illahu? Buktinya semua sekali ada 15. Yang mana kita telah selesai bukti yang pertama sehingga kepada bukti yang ke-6.
Ini bermakna pada pagi ini kita akan melihat, mempelajari, memahami bukti yang ketujuh dan bukti yang ke-8. Kalau kita lihat dalam ringkasan 12 bukti ini, okay, tuan boleh lihat lebih jelas lagi, okay, yang mana alhamdulillah dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita telah selesai membincangkan bukti yang pertama, Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bukti ketiga. Bukti keempat, bukti keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita telah selesai. Alhamdulillah. Bukti yang kelima, man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, pun dah selesai. Dan pada bulan yang lalu kita juga telah membincangkan bukti yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini pun telah selesai. Jadi pada pagi ini sasaran kita nak mempelajari bukti yang ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Bukti yang ke-8, illa bima syaa. Okey, jadi kita akan fokus kepada bukti ke-7 dan bukti yang ke-8. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang hala 7. Kita sudah berada pada pembelajaran yang mana, ya, sebab kita buat pertemuan kita ini adalah 2 kali sebulan. Maknanya kita tidak bertemu pada minggu Ahad ketiga, pada Ahad keempat, dan kadang-kadang ada satu bulan tu sampai Ahadnya ada 5 kali. Jadi kita sudah tidak bertemu selama 2 minggu. Jadi saya perlu mengulang semula di mana kita berada. Kita dah sampai kepada bukti yang keberapa, dan saya mengulang kembali pendekatan yang kita gunakan dalam tadabbur ayat Al-Kursi. Jadi kita teruskan kepada bukti yang ke-7, iaitu ayatnya berbunyi wala yuhituna bi syai'in min ilmih, dan sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmunya. Okey, potongan ayat ini, bukti yang ke-7 ni, okey, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawasanya kita ni tidak akan mengetahui apa-apa pun daripada ilmu Allah. Maknanya bukti ke-7 ni yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu Esa dari sudut ilmu Allah. Ilmu Allah ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa yang kita tahu, apa yang kita pandai. Tak kisahlah kita pandai buat apa, kita tahu buat apa, maka semua itu sebenarnya adalah daripada ilmu Allah. Jadi semua tu adalah ilmu Allah. Pandai baca Quran, pandai membaca, pandai menjahit, pandai memasak, pandai mengira, pandai bercakap, pandai apa. Semua perkara yang kita boleh buat, semua itu adalah daripada ilmu Allah. Itulah bukti yang ke-7. Dan bukti yang ke-8 adalah Allah mengatakan illa bima syaa, melainkan apa yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Kenapa ada melainkan? Maknanya Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa
kita ni sebenarnya tidak tahu apa-apa daripada ilmu Allah. Okey. Kalau kita tahu, itu adalah daripada ilmu Allah. Dan yang kita tahu itu sebenarnya Allah yang mengkehendaki kita tahu. Melainkan apa yang Allah kehendaki membawa makna Allah Ta'ala yang mengizinkan kita pandai dalam suatu perkara. Kita pandai, contohnya kita pandai apa? Kita pandai menjahit contoh. Tetapi kita tidak pandai bercucuk tanam. Yang kita pandai menjahit itu adalah ilmu Allah pada bukti yang ketujuh tadi. Tetapi kita pandai menjahit itu adalah illa bima sya'a. Apa yang Allah kehendaki kita pandai menjahit. Tapi Allah Ta'ala tidak beri kita ilmu pada apa? Pada apa tadi? Pada bercucuk tanam. Itu contoh. Itu adalah contoh. Allah beri pada seseorang dia pandai bercakap. Dia pandai bercakap tu, itu adalah daripada bukti yang ketujuh. Bercakap dia pandai itu Allah yang ajar. Dan dia dapat bercakap, pandai bercakap tu itu adalah apa yang Allah kehendaki. Dia pandai bercakap. Ilmu Allah, semua orang boleh belajar bercakap. Tapi kalau tidak kehendaki dia boleh mampu bercakap, dia tidak boleh bercakap. Tetapi dia tidak pandai menulis. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Nak lebih faham, okay, tengok pada ulasan Ibnu Katsir. Okey. Tuan-tuan jangan bimbang tentang nota ni kerana nota ini, okey, dia berada pada nota yang ini. Ni. Tuan-tuan ada kan nota yang saya paparkan ni? Tuan-tuan ada tak nota ni? Yang nota Ayatul Kursi. Mohon maklumatlah dari tuan-tuan dan perempuan, ada tak nota ni? Ada, Ustaz. Ada kan? Okey. Kalau tuan-tuan ada nota ni, tuan-tuan boleh buka, okey. Buka pada. Okey. Buka pada muka surat yang kat sini. Okey. Okay, tengok pada muka surat nombor ni. Sekejap ya. Saya tunjukkan. Dia dekat sini. Okey. Dia okey, sekejap. Dia berada. Okey. Tuan-tuan kena buka dalam nota Tadabbur Ayatul Kursi tu, dia berada pada muka surat yang ke-37. Kita buka muka surat nombor 37. Cari pada tajuk ke-7. Dekat situ nanti kita akan bahaskan dia. Sebenarnya dapat tak? Ada ya, siapa yang tak ada nota lagi, tolong maklumkan di dalam ruangan chat yang tuan-tuan belum lagi menerima nota. Tolong ya. Kerana apa? Kerana nota ni sedikit sebanyak, walaupun dia tidaklah lengkap, terperinci, tapi dia boleh membantu kita sedikit sebanyak untuk mengikuti pembelajaran secara online. Lepas tu dalam kelas online seperti ini, seboleh-bolehnya kena ada rujukan. Ya, untuk memudahkan kita. Kalau kita tidak ada rujukan, hanya sekadar kita verbal, kita bercakap saja semata-mata, dia akan memberi cabaran yang sangat tinggilah kepada pendengar, kepada pelajar-pelajar. Ya, pelajar-pelajar kena catat balik apalah penyampai itu sampaikan, betul tak? Dia nak tulis ayat Quran, dia nak tulis hadis Nabi, nak catat. Jadi untuk mengelakkan tidak sempat mencatat mana-mana ayat Quran yang dinyatakan,
mana-mana hadis yang dinyatakan, ya. Dan juga untuk mengelakkan tersalah tulis, okey, dengar lain, tulis lain pun satu isu juga, maka disediakan nota dengan kadar yang ada. Maknanya tidaklah kita mengatakan bahawasanya nota ini lengkap, tidak. Ini sekadar boleh membantu serba sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih kepada Puan Syahira, ya, kerana selalu berkongsi link Google Drive untuk dapatkan nota ini. Okay, InsyaAllah. Sebab tu di Akademi Tadabbur ni, saya memang meminta kepada jasa baik tenaga pengajar supaya siapkanlah sedikit nota untuk jemaah-jemaah yang ikut. Sebab tu di antara nilai tambah yang saya tidak wajibkan kepada tenaga pengajar, tetapi saya minta sebenarnya, saya merayu supaya pengajar-pengajar di Akademi Tadabbur ni sekurang-kurangnya dia ada nota yang boleh dipaparkan. Sebab kita belajar secara online. Okey, jadi untuk memudahkan jemaah-jemaah yang ikut. Untuk memudahkan jemaah-jemaah yang ikut, supaya tuan-tuan dapat sesuatu, ya. Jadi tuan doakan semoga kami sebagai tenaga pengajar di Akademi Tadabbur Malaysia ini dilapangkan dada, selalu dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berkat pada waktu, ya, supaya dapat kita sama-sama dapat manfaat. Okey. Jadi tuan-tuan jumpa dekat nota tu, tuan-tuan tengok, ya, sama je seperti yang saya paparkan dekat dekat PowerPoint tadi. Okey. Kalau kita tengok pada ayat tadi tu, okey, saya tunjukkan dekat PowerPoint dia. Okey. Okey, saya tunjukkan. Okey. Kata Ibnu Katsir, okey, untuk kita faham ayat apa dia makna ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Okey. Kalau kita merujuk pada pentafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim, Ibnu Katsir beliau menjelaskan tidak ada seseorang pun yang dapat tahu sedikit pun dari ilmu Allah. Itu ayat, itu adalah bukti yang ketujuh. Dia dekat ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Maknanya Allah bagi tahu bahawasanya kita manusia ni tak ada siapa pun yang tahu sedikit pun daripada ilmu Allah. Maknanya semua ilmu yang kita dapat pada hari ini adalah ilmu Allah. Kalau Allah tak ajar kita, kita pun tak akan dapat tahu. Okey. Faham? Kita baca sekali lagi apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun daripada ilmu Allah. Itu adalah bukti yang ketujuh. Maknanya bukti ketujuh ni Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya kita ni takkan tahu apa-apa ilmu. Kalau ilmu yang kita tahu pun itu adalah dari Allah. Okey. Yang kita dapat tahu itu Allah kata Ibnu Katsir, kecuali yang telah diajar dan diberitahu oleh Allah. Inilah pada ayat illa bima syaa. Maknanya kecuali ilmu yang telah diajarkan dan diberitahu oleh Allah. Itu adalah bukti yang ke-8. Maknanya bukti ke-8 ni dia merujuk kepada
kehendak, keizinan Allah tentang ilmu tu. Maknanya yang kita tahu buat sesuatu pada hari ini, itu semua adalah daripada ilmu Allah. Itu pada ayat bukti ke-7. Dan yang kita tahu buat itu sebenarnya itulah yang Allah Ta'ala telah memberi keizinan kepada kita untuk kita tahu. Okey, ada orang dia pandai dalam ilmu dia membaca, contoh kan. Okey, tetapi dia tak pandai pada ilmu mengira, contoh. Okey, ilmu dia pandai membaca itu adalah ilmu Allah. Okey, ilmu yang tidak pandai mengira, maksudnya ilmu yang orang pandai mengira itu pun ilmu Allah. Itu bukti nombor 7. Bukti yang ke-8, ilmu dia boleh membaca tadi, itulah yang Allah memberi keizinan dia boleh membaca. Tetapi Allah tidak mengkehendaki dia boleh pandai mengira. Bukan bermakna dia tak boleh belajar. Tetapi Allah mengkehendaki, Allah memberi keizinan kepada dia bahawa dia memang pandai membaca. Tetapi dalam bab mengira ni, dia tidak. Tapi dua-dua maklumat tu adalah bukti ke-7 dan bukti ke-8. Kalau kita nak jelas lagi, mari kita tengok contoh-contoh dalam Al-Quran. Okey. Sila lihat muka surat, ni nota yang dalam bentuk Word, muka surat nombor 37. Okey, kita tengok dulu maklumat ni. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik kan? Boleh, Ustaz. Boleh ya? Ya, kerana saya berada di rumah ibu saya. Okey, nota dapat dilihat dengan jelas? Boleh. Jelas. Okay, jelas, alhamdulillah. Okey. Nak lebih faham lagi, mari kita lihat contoh-contoh dalam ayat Al-Quran. Okey, pertama, mengapa Allah bagi tahu kepada kita bahawa kita tak akan dapat tahu sesuatu pun daripada ilmu Allah? Okey, kerana apa? Okey, manusia asalnya enggak tahu apa-apa. Betul tak? Okey. Kita semua pada asalnya, pada permulaannya, kita tidak tahu apa-apa ilmu ni sebenarnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat nombor 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Okey, dengan saya kena kecilkan sikit. Okey, kejap kecil pula. Okey, kita besarkan sikit. Okey. Okey. Nampak tak? Nota nampak kan? Okey, siapa sekejap. Saya kena besarkan. Okey. Allah bagi tahu kepada kita, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Betul tak? Kita lahir saja, daripada perut ibu kita. Sebenarnya asalnya kita memang tak tahu apa-apa. Yang kita tahu ketika itu, Allah Ta'ala ajar kepada kita macam mana kita menangis. Betul kan? Allah mengajar kepada kita ketika bayi. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa-apa pun. Tak tahu membaca, tak tahu mengira. Kan? Kita tak tahu pun. Jadi ini asal-asalnya manusia memang tidak tahu apa-apa. Tetapi siapa yang ajar kepada manusia itu membaca, mengira? Jawapannya adalah Allah. Setelah
kita berada dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka Allah Ta'ala lah yang ajar kepada kita tahu apa-apa. Jadi kita dapat dekat sini. Allah yang mengajar manusia mengetahui sesuatu. Ini dibuktikan oleh Allah di dalam surah Al-Alaq ayat nombor 4 hingga ayat nombor 5. Allah beritahu kepada kita, Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia iaitu Allah melalui pena. Dia iaitu Allah mengajarkan manusia apa yang kita tidak ketahui. Betul tak? Kalau Allah tak ajar kita membaca, kita memang takkan boleh membaca. Kalau Allah tidak mengajar kepada kita mengira, tentu kita tidak akan pandai mengira. Okey, dah nampak dah sedikit penjelasan untuk bukti yang ketujuh, dan masuklah kepada bukti yang ke-8. Okey. Pertama, kita kena pegang maklumat bahawa asal-asalnya kita memang tak tahu apa-apa sejak kita lahir daripada perut ibu kita. Yang kedua, kita dapat tahu selepas kita dilahirkan. Kita ketika umur kita mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tu, itu semua Allah yang ajar pada kita. Lepas tu kita kena berpegang kepada satu fakta lain yang kita tahu setakat ini ni sebenarnya hanyalah sedikit sahaja. Siapa rasa dia dapat banyak ilmu? Siapa rasa dia dah ada keseluruhan ilmu? Sebenarnya tidak. Sebab tu kita kena berpegang bahawa apa yang kita pandai, yang kita tahu setakat hari ini, yang pertama kita belajar pada hari ini, itu adalah daripada Allah. Ilmu tu ilmu Allah. Okey, contoh kalau macam saya taklah sekiranya saya pandai, saya pandai. Okey, yang saya tahu tu pun adalah ilmu Allah. Okey, contoh saya sebagai tenaga pengajar. Okey, saya pun mengajar. Asal-asalnya saya tak berani bercakap depan orang ni. Contoh. Tapi saya berani bercakap depan orang, itu ilmu tu dari siapa? Ilmu tu dari Allah. Allah mengkehendaki saya menjadi seorang yang berani. Okey, jelas tak? Tetapi apa yang saya pandai, apa yang saya tahu pada hari ini, itu hanyalah sedikit saja daripada ilmu yang luas itu. Sebab itu kalau kita menuntut ilmu, walaupun kita cikgu, walaupun kita guru, kita kena sentiasa berpegang kepada ada orang yang lebih pandai daripada kita. Kita akan menjadi seorang yang merendah diri. Sebab Allah tak ada sebut dalam surah Al-Isra ayat nombor 85. Allah bagi tahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Pegang maklumat ni sampai bila-bila, supaya kita akan menjadi seorang yang pertama, kita mensyukuri akan nikmat ilmu yang Allah punya. Ya, ilmu yang ada pada kita ni adalah ilmu yang dari Allah. Allah pandai Allah beri kita ilmu, boleh memandu, semua dari Allah. Okey, yang kedua, kita pandai ni kita tahu sikit saja. Faham kan? Kita pegang, saya ada sikit ilmu je. Saya ada sikit ilmu. Sebab itu memang fakta dia.
Sebab Allah kata dalam surah Isra ayat nombor 85. Dan ilmu yang kita tahu sedikit tu pula, lama-lama kita semakin lama semakin jadi tidak tahu. Setuju? Dalam asal-asal kita tak tahu apa-apa, Allah yang ajar pada kita. Yang Allah ajar pada kita itulah bukti yang ke-8 dan bukti ke-7 dan bukti yang ke-8 tadi. Lepas tu ilmu yang kita tahu pula itu Allah mengkehendaki kita tahu, tapi kita tahu sikit dia. Tetapi ilmu yang sikit tu pula lama-lama kita akan jadi tak tahu balik. Kita akan patah balik macam kita mula-mula kita tak tahu dulu. Ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahli ayat nombor 70. Suratul Nahli ayat 70. Kenapa kita banyak rujuk ayat Quran? Kerana Al-Quran ini adalah kata-kata Allah. Allah yang cipta kita. Allah yang bagi otak pada kita. Allah yang bagi ilmu pada kita. Maka pencipta kepada otak itu memberitahu kepada kita tentang ilmu kita ni macam mana. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 70. Apa dia? Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Kita ambil pada yang hujung tu. Wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah kata, tengok ya, ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada peringkat umur yang sangat lanjut. Maknanya, lagi kita berumur menyebabkan dia tidak ingat akan sesuatu yang dia telah ketahui. Betul tak? Setuju tak? Sedang alami tak? Pernah alami tak? Makin kita berumur ni, kadang-kadang kita dah jadi lupa. Betul tak? Lagi kita makin berumur ni, lagi kita rasa macam banyak benda kita tak tahu. Itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat nombor 70. Okey, jelas. Dan yang kita tahu sikit ni pula, kadang-kadang kita ada sifat apa? Kita mempunyai sifat lupa. Ini Allah jelaskan dalam surah Taha ayat 115. Allah bagi tahu, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Allah memberitahu kepada kita macam mana keadaan bapa kita Adam. Betul kan? Bapa kita Adam. Bapa burik, anak rintik, kata orang Melayu. Memang betul pun. Sebab itu kita memang kena belajar kisah Nabi Allah Adam. Kalau kita nak tahu kita ni manusia macam mana, karakter dia, sifat dia, ada pada Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala berpesan, sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu. Tetapi Adam dia lupa. Ini ada kaitan dengan Allah pesan kepada Adam, jangan dekati sebatang pokok tu. Tapi Adam telah menjadi lupa. Dan sifat lupa ni turun kepada zuriat anak Adam sampailah ke kita ni. Betul tak? Dahlah kita lupa. Lepas tu pula umur sudah semakin tua. Lepas tu pula tak semua kita tahu. Yang kita tahu tu pun sebenarnya adalah dari Allah.
yang mana asal-asalnya kita memang tak tahu apa-apa. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Sedar tak diri kita sebenarnya? Kita ni siapa di sisi Allah? Kita ni seperti mana ayat tadi itulah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Jadi setiap kali kita baca ayatul kursi, kita akan dapat melihat akan kekurangan, kelemahan diri kita. Kalau bukan Allah ni, kalau bukan segala-galanya dari Allah, tentu kita ni tidak ada erti apa-apa. Tapi sayang, 1000 kali sayang manusia ni. Dia lupa ayat-ayat suratul Nahli 78, dia lupa surah Al-Alaq ayat 45, dia lupa surah Al-Isra ayat nombor 85, sehingga menyebabkan ada manusia menjadi sombong, menjadi bongkak, merendah-rendahkan manusia yang lain. Sedangkan semua ilmu yang mereka ada adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah macam mana sekalipun, kita takkan dapat tahu semua benda. Gunalah umur ni satu saat, digunakanlah. Tuntutlah ilmu. Kan? Kita memang takkan dapat cover semua ilmu. Takkan dapat semua. Ya, kita takkan dapat. Pasti ada benda yang kita takkan dapat. Okey, jadi sedikit sebanyak kita dapat contoh dekat bukti yang wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi. Jadi kita nak kuatkan lagi illa bima sya. Okey, sekarang mari kita tengok kisah-kisah. Kita tengok ya, semua yang diketahui oleh manusia adalah dari kehendak Allah. Pertama kita sebut tadi, yang kita tahu tu adalah dari ilmu Allah. Lepas tu yang kita tahu tu pula Allah mengkehendaki kita tahu. Okey. Ilmu mengira ilmu Allah. Tapi kenapa pelajar pertama dia pandai? Kenapa pelajar kedua dia kurang pandai? Jawapan dia dekat mana? Illa masya'Allah. Kan? Jadi kalau kita ada anak pertama dengan anak kedua. Anak kita pertama ni, ya Allah, result dia memang top 10. Memang dia bijak. Tapi anak kedua kita ni dia lambat sikit. Jadi apabila kita baca ayat kursi, kan, kita pegang, anak pertama aku ni, dia pandai adalah dari ilmu Allah. Anak aku kedua ni pun pandai juga. Itu daripada ilmu Allah. Anak pertama aku ni lebih pandai daripada anak kedua. Kita kata, illa masya'Allah. Anak kedua ni pun kita kata, illa masya'Allah. Jelas tak tuan-puan? Tapi kadang-kadang parent, Allahu Akbar. Dia tak kenal Allah. Dia tidak kenal erti mengenal Allah tentang ilmu ni. Kadang-kadang itulah, ya, kadang-kadang kita sendiri rasa kita lebih pandai daripada orang, kan? Kadang-kadang kita syaitan dalam membisikkan kita seperti itu. Tapi kalau kita baca ayat kursi, kita dah faham dah pagi ni, moga-moga kita akan menjadi seorang yang sentiasa mengingati Allah, kan? Menjadi seorang yang sentiasa merendah diri kepada orang yang lain. Okey, jadi kita tengok bukti ya. Kita nak tengok bukti yang kita buat contoh tadi kan. Kita buat contoh anak pertama kita ni, dia kalau matematik, dia punya result selalu dapat A+ contoh. Anak kita yang anak kita kedua ni selalu dapat B, tak pernah dapat A contoh. Kita nak tahu dua contoh tu kan. Kita tengok contoh yang pernah berlaku kepada manusia-manusia lain. Nanti kita dah faham cerita ni, baru kita faham, anak kedua aku ni macam mana, anak pertama aku ni macam mana. Okey, mari kita tengok contoh dia.
Okey, kita ambil contoh pertama. Kita ambil contoh kisah malaikat. Kita ambil contoh kisah apa? Kisah malaikat. Tuan-tuan, malaikat ni kita tahukan dalam Al-Quran, malaikat dia pernah bertanya hikmah kenapa Allah Ta'ala nak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita tengok pada ayat nombor 30 kan. Okey. Lepas tu kan Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat. Allah kata apa? Allah mengatakan, sesungguhnya aku tahu apa yang engkau tidak tahu. Pada pengetahuan malaikat, firasat mereka, manusia seperti ini nanti dia akan menumpahkan darah, dia akan buat kerosakan. Okey. Namun Allah Ta'ala mengatakan, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Okey. Kemudian Allah buktikan bahawasanya malaikat ni dia tak tahu apa yang Allah tahu, dan Allah membuktikan bahawa Adam lebih tahu daripada malaikat. Jadi ayat nombor 31 dalam kisah Adam, kan Allah Ta'ala ajar Adam semua benda. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Okey, kita ambil contoh Adam lawan malaikat dari sudut ilmu. Bukan lawan tu maksudnya nak menunjuk siapa menang, siapa lebih besar. Tak, kita bagi contoh. Adam, Allah Ta'ala ajar kepada Adam. Tengok dia satu ya. Allah kata apa? Allah telah mengajarkan Nabi Adam. Allah telah ajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda. Allah mengajar Adam dalam syurga itu semua nama benda. Kemudian Allah Ta'ala kemukakan benda-benda tadi kepada malaikat. Lalu Allah tanya pada malaikat, cuba kau terangkan kepadaku malaikat, apa nama benda-benda di semua jika kau orang yang benar. Maknanya Allah Ta'ala nak membandingkan ilmu Adam dengan ilmu malaikat. Okey, apa lebihnya Adam? Adam, Allah ajar dia. Tengok ya. Allah telah mengajarkan Nabi Adam. Maknanya, kalau Allah tak ajar Adam, tentulah Adam pun tak tahu. Sebab tu kita kena tengok bukti 7 tadi. Maksudnya, Allah ajar Nabi Adam semua nama benda. Allah mengkehendaki Adam tahu nama benda tu. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengkehendaki malaikat tahu nama-nama benda tu seperti mana Adam tahu. Sebab tu Allah Ta'ala tanya malaikat, cuba kau terangkan apa nama benda ni. Malaikat jawab apa? Malaikat mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Kami tak ada ilmu apa pun tentang nama benda-benda tu kecuali sekadar apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sama tak macam ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sama ayat tu maksudnya dari sudut makna. Maknanya malaikat bagi tahu kepada kita dalam kisah ketika mana Allah Ta'ala nak uji malaikat, cuba kau terangkan nama-nama benda ni apa. Malaikat jawab apa? Maha suci engkau ya Allah. Kami tak tahu nama benda-benda ni kalau kau tak ajar pada kami. Ingat, kami tak ajar, maksud mereka kata kami tak ada ilmu pengetahuan. Itu yang ayat wala yuhituna bi syai'in. Sekadar apa yang engkau ajar kepada kami illa bima syaa. Maknanya malaikat pun dia tak tahu nama benda tu kalau Allah Ta'ala tidak ajar. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengkehendaki malaikat mengetahui apa yang Adam tahu.
Oleh kerana itulah Allah Ta'ala perintah pada Adam ayat 33. Allah kata, Adam, terangkan Adam apa nama-nama benda ni semua kepada malaikat. Lepas tu Adam pun terangkanlah nama benda-benda tu kepada para malaikat. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, bukankah aku telah katakan kepada kamu malaikat bahawa aku tahu segala rahsia di langit dan bumi. Tetap faham tak contoh ni? Contoh dia malaikat dengan Nabi Allah Adam. Jadi kita ambil contohlah anak kita yang pertama tu umpama Adam lah. Anak kita yang kedua ni umpama malaikat. Ni contoh yang nak fahamkan. Maknanya anak kita yang kedua ni yang kurang tahu daripada anak pertama ni, itu sebenarnya adalah illa bimasya, berlaku atas kehendak Allah. Kita nampak tak perbezaan contoh dia? Jadi kalau yang pertama ni, yang anak kita pertama tadi dia pandai, maka kita kena bawa kisah seperti Adam dia. Nah, engkau lebih pandai daripada adik kau ni, kita katakan. Sebenarnya kau lebih pandai tu, yang kau pandai tu adalah ilmu Allah. Allah yang ajar pada engkau. Allah yang menghendaki kau pandai. Maka janganlah kau rendah-rendahkan adik kau yang tak tahu seperti engkau tahu. Kerana Allah lah yang menghendaki dia jadi tahu. Tetapi bukan bermakna tak berusaha. Bukan kita tak nak belajar. Kan? Betul tak? Kadang-kadang kita hantar dua-dua pergi tuition, pergi sekolah sama. Betul tak? Tetapi anak kita tadi satu lebih, satu lagi kurang. Maka kalau kita faham tentang maklumat ni, kita akan menjadi seorang yang menghargai dengan apa yang Allah beri. Seperti mana kisah Adam dengan malaikat. Maknanya Adam tu yang dia dapat ajar, dia tahu benda-benda, semua nama benda tu, itu Allah yang ajar. Maknanya kalau Allah tak ajar, tentulah Adam dia tak tahu. Yang Adam tahu itu Allah menghendaki dia tahu. Allah tidak menghendaki malaikat tu mengetahui. Dan Allah tidak mengajar kepada para malaikat. Okey, jelas. Boleh nampak, boleh faham. Okey, kita ambil contoh lain. Sekarang kita ambil contoh malaikat Adam lawan dengan iblis pula. Lawan tu bukanlah bermakna nak berdebat, tak. Nak bagi contoh. Okey, tadi kita dapat mengetahui bahawasanya Allah mengkehendaki Adam lebih tahu daripada siapa? Daripada malaikat. Sekarang mari kita tengok pula. Adam dan Hawa tidak mengetahui tipu daya syaitan. Tengok ya, walaupun Adam tu Allah ajar dia semua nama benda, tetapi tak semua perkara Allah ajar kepada Adam. Tak semua perkara Allah bagi tahu kepada Adam. Antara perkara yang Allah tak bagi tahu kepada Adam tentang macam mana syaitan ni dia akan keluarkan engkau daripada syurga. Kan Allah tak bagi tahu pada Adam. Kan? Kalaulah Adam tahu, kalaulah Allah bagi tahu pada Adam, Adam nanti syaitan datang dekat engkau, dia akan cakap macam ni, dia akan cakap macam ni, kau jangan dengar cakap dia. Tapi Allah tak ajar kepada Adam. Faham tak? Sebab apa yang Allah ajar, apa yang Allah bagi tahu tu, itu yang dekat illa bimasya. Melainkan apa yang Allah kehendaki. Maknanya kalau Allah menghendaki Adam tahu tentang tipu daya iblis, tentulah Adam tahu. Tapi Allah menghendaki Adam tidak tahu, maka Adam tidak tahu. Berbeza ketika mana dia dengan malaikat. Okay, jelas ya? Cuma kita belajar pasal tipu daya syaitan, kita dah bentang tajuk ini pada kelas Isnin yang lalu, sewaktu kita bincang tentang fakta sebenar di sebalik kisah Nabi Allah Adam. Okey. Allah cuma bagi tahu kepada Adam jangan dekat dengan pokok ini. Dan Allah bagi tahu kepada Adam iblis ni musuh engkau. Itu je Allah bagi tahu. Tapi akhirnya apa berlaku kepada Adam dan Hawa?
akhirnya Adam dan Hawa telah terpengaruh dengan apa? Dengan tipu daya iblis. Kenapa Adam boleh terpengaruh dengan tipu daya iblis? Dia ada penyebab utama dia lah. Tapi yang kita nak dapat maklumat tu adalah kenapa Allah tak ajar je Adam ni tentang tipu daya iblis tu? Betul tak kan? Tetapi inilah jawapan dia. Illa bima sya'. Kerana Allah Ta'ala tidak mengkehendaki Adam tahu. Jadi kita dapati bahawa Adam ni pun ada kekurangan dia. Kalau kita tengok tadi, malaikat ni pun dia tak tahu semua benda, nama-nama benda macam Adam tahu. Tapi ketika Adam dengan iblis pula, Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada Adam seperti mana iblis tu tahu tentang Adam. Kita nampakkan dalam satu situasi Adam lebih daripada malaikat. Dalam satu situasi iblis lebih pandai daripada Adam dari sudut yang kes seperti ini. Okey. Jadi kita pergi kepada satu contoh lain. Okey, kita tengok contoh lain. Okey. Kita tengok contoh iblis pula lawan dengan Nabi Sulaiman. Kalau tadi iblis dengan Adam. Okey. Sekarang iblis iaitu jin dengan Nabi Sulaiman. Okey. Kalau iblis pandai memperdayakan Adam kan, tetapi tidak semua iblis kan daripada kumpulan jin. Maknanya tidak semua jin dia tahu semua benda. Seperti mana Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Nak tahu cerita dia? Kita tengok kisah. Saya tak mau cerita panjang lebar, tuan boleh baca. Kita tahu kan bahawa jin sebenarnya dia tak tahu lama bahawa Nabi Sulaiman tu dia dah mati. Betul tak? Kalau jin ni pandai sangat, boleh pengaruh Adam keluar daripada syurga. Kenapa jin dia boleh tak tahu Nabi Sulaiman tu rupanya dah lama mati? Kenapa? Kenapa jin dia tak tahu Nabi Sulaiman ni dah lama mati? Macam mana mereka tahu Nabi Sulaiman ni dah mati? Kita kena tengok pada ayat nombor 14 surah Sabah. Tengok ayat nombor 14 surah Sabah. Allah Ta'ala cerita dekat sini. Allah kata, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Okey. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Tengok ya, Allah Ta'ala cerita. Tengok ya, jin ni, mereka ni telah ditugaskan buat apa tahu? Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang Nabi Sulaiman nak. Nabi Sulaiman nak buat bangunan-bangunan yang tinggi. Nabi Sulaiman nak buat arca-arca yang besar. Nak buat pinggan-pinggan yang besar seperti kolam. Semua jin tu akan buat. Faham kan? Lepas tu ayat 14. Ayat 14, setelah kami menetapkan berlakunya kewafatan Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada jin itu tentang matinya Sulaiman, melainkan anai-anai yang telah memakan tongkat Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman telah tersungkur jatuh, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka tahu perkara yang gaib, nescaya mereka tidak akan tinggal sedemikian lamanya di dalam buat kerja berat. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maknanya tuan-tuan bayangkan ya, sepandai-pandai jin ini, dia boleh mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga.
Kan? Tetapi ilmu yang ada pada jin ini sangatlah limit. Sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman dia dah lama mati. Tapi jin ni dia tak tahu yang Nabi Sulaiman tu dah mati rupa-rupanya. Kalau tahu, mereka tahulah Nabi Sulaiman dia dah mati, tentu mereka tak nak buat kerja-kerja seperti buat bangunan-bangunan tinggi dan sebagainya. Maknanya, jin ni dia bekerja kepada tuan yang tuan dia dah lama tak ada. Sudah bayangkan. Maknanya hebatnya Sulaiman ni. Betul tak? Sebenarnya hebat tu pada Allah lah. Maknanya Allah tidak mengkehendaki jin itu tahu tentang kematian Nabi Allah Sulaiman pada awal-awal. Boleh tak Allah Ta'ala bagi tahu kepada jin, Sulaiman dah mati dah hari ni. Tetapi Allah tidak bagi tahu kepada jin tu. Walaupun tuan-tuan ikut dalam pengisian bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari kan, setiap Isnin minggu kedua dengan keempat cerita pasal jin ni boleh terbang, boleh tahu ni. Tetapi inilah ilmu Allah. Bayangkan ilmu Allah punya luas ni kan. Jin itu tetap tidak tahu tentang Nabi Sulaiman telah lama dah mati. Mereka dapat tahu pun Allah yang bagi tahu. Macam mana Allah bagi tahu? Iaitu anak-anak yang telah memakan tongkat Nabi Allah Sulaiman. Kalau Allah Ta'ala tidak tunjukkan kepada jin tu tongkat Nabi Sulaiman telah dimakan tadi, Nabi Sulaiman telah tersungkur tadi, tentu mereka pun tak akan tahu. Jadi kita hayati, Masya Allah, hebatnya Allah ni kan? Kan? Hebatnya Allah. Maknanya, apa yang Adam tahu, ada benda yang dia tak tahu tentang iblis tadi. Apa yang iblis tahu, dia tidak tahu seperti mana Nabi Allah Sulaiman tahu. Tetapi Nabi Allah Sulaiman pun rupa-rupanya dia juga tak tahu mana burung Hudhud tu pergi. Anda faham tak maksud dia? Kan kita belajar dalam sejarah, Nabi Sulaiman kan dia ada tentera daripada burung. Tengok, walau pandai macam mana Nabi Sulaiman boleh mendengar suara semut, Allah yang mengizinkan Nabi Sulaiman boleh memahami apa semut tu cakap. Tetapi Allah tidak mengkehendaki pada awal-awal Nabi Sulaiman mengetahui mana burung Uhud dia pergi. Dan kita belajar dalam sejarah, dalam Quran, bahawa kalau bukan sebab burung Uhud ini, sudah tentu Nabi Sulaiman tidak tahu tentang kewujudan seorang ratu yang selalu sebut dengan nama Bilqis. Macam mana Nabi Sulaiman boleh tahu adanya seorang ratu yang mempunyai tentera yang ramai, istana yang besar, dia panggil Ratu Bilqis? Sebab siapa? Macam mana dia tahu? Dia tahu daripada pemberitahuan burung Hudhud. Tengok, hebat tak ilmu Allah? Walaupun Nabi Sulaiman ni, dia boleh menugaskan jin, boleh mendengar suara semut, tetapi Nabi Allah Sulaiman tetap ada limitasi ilmunya. Itu yang kita nak ambil ayat yang wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Betul tak? Setuju tak? Kalau Nabi Sulaiman pun dia tak tahu kewujudan Ratu Bilqis tadi, apatahlah nak dibandingkan ilmu kita dengan ilmu Nabi Sulaiman. Tapi kita ni, ya Allah, ada orang berbangga diri dan sebagainya. Okey, selesai kan? Nak tahu, kita baca pada ayat tu. Kita baca pada surah An-Naml ayat 20 hingga ayat 27. Kita tengok cerita dia. Saya baca terjemahan dia. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Dan setelah itu Nabi Sulaiman periksa kumpulan burung
Lalu Sulaiman bertanya, mengapa aku tak nampak burung Uhud ni? Mana dia pergi? Maknanya Nabi Sulaiman pun dia tak tahu. Maknanya Allah tak bagi tahu mula-mula. Kalau Nabi Allah Sulaiman tahu burung Uhud tu pergi mana, tentu dia tak tanya kan? Lepas tu Nabi Allah Sulaiman cakap, aku akan seksa burung tu dengan seberat-beratnya, atau aku akan sembelih burung itu, kecuali burung itu bawa kepada aku satu sebab yang kuat. Kenapa dia tak ada sekarang? Tiba-tiba ayat 22, burung Uhud itu tidak lama kemudian dia datang kepada Sulaiman sambil dia cakap. Dia kata apa? Burung tu cakap apa? Aku dapat tahu sesuatu perkara yang engkau belum tahu. Tengok dekat sini. Ya Allah, luasnya ilmu Allah. Allah mengkehendaki burung Uhud tu tahu. Tapi Allah tidak mengkehendaki Nabi Sulaiman tu tahu pada mula-mula. Betul tak? Tengok, itulah yang ayat illa bimasya. Burung tu cakap kepada Nabi Sulaiman, aku tahu satu benda yang kau tak tahu tau. Dia kata dekat Sulaiman. Burung tu cakap apa? Aku datang kepada kau dari negeri Sabah, membawa berita gembira yang diyakini kebenaran. Lepas tu burung tu cakap lagi, sesungguhnya aku dapati ada seorang wanita memerintah mereka. Perempuan ni pula, dia telah dianugerahkan segala sesuatu dan dia pula mempunyai singgasana yang besar. Lepas tu dia cerita lagi kat Nabi Sulaiman. Aku dapati perempuan tu dan kaum dia sujud kepada matahari. Mereka meninggalkan ibadah menyembah Allah. Sampailah ayat 27. Nabi Sulaiman jawab apa? Nabi Sulaiman ni bijak. Nabi Sulaiman ni dia tak terima bulat-bulat apa alasan burung tu kan. Nabi Sulaiman dia buat apa? Dia pergi buat spot check dulu. Dia kata apa? Kami akan melihat dengan sehalus-halusnya. Benar ke engkau cakap tu atau engkau daripada golongan yang berdusta? Apa maknanya? Nabi Sulaiman dia bijak. Kan? Dia kata, okey, tak apa. Nanti aku nak tengok dulu. Nak siasat dulu. Engkau ni burung, cakap betul ke engkau berdusta? Di sini kita dapat belajar apa? Siapa lebih hebat? Yang tahu kisah burung tadi, kisah perempuan tadi, Nabi Sulaiman ke burung? Bukanlah kita nak bandingkan Nabi Sulaiman dengan burung tu, sudah pasti Nabi Sulaiman tu lebih mulia. Nak menunjukkan bahawasanya, tengok ya, kalau bukan burung itu, tentu Nabi Sulaiman pun tak akan tahu tentang rupa-rupanya ada seorang perempuan yang dia ada satu kerajaan yang sangat besar. Betul tak? Tetapi dari mana burung tu tahu? Allah yang bagi tahu dekat dia. Betul tak? Dan Allah juga yang mengkehendaki Nabi Sulaiman tahu daripada burung itu. Itulah ya ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, maka kita cukup dengan contoh-contoh tadi itu. Okey, maka kita dapat di sini pelajaran bahawasanya apa? Okey, jap ya. Okey. Jadi kita dapat pelajaran apa? Okey, kejap Allah terbesar pula. Kejap, saya punya kesan ni dia macam lari. Okey, jap ya. Okey. Jadi alhamdulillah kita telah dapat mempelajari bukti yang ketujuh dan bukti yang ke-8 bahawa Allah Ta'ala ni memang benar-benar, memang patut la ilaha illahu. Memang benar Allah Ta'ala ni tiada Tuhan yang layak berhak disembah, hanya Allah je. Sebab apa? Sebab yang kita boleh nampak pada ilmu kan. Kita ingat kitalah yang pandai segala-galanya.
rupanya ada lagi orang pandai. Kan? Jadi moga-moga daripada kisah Adam dengan malaikat tadi, kisah Adam dengan iblis, kisah iblis ataupun jin tadi dengan Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman dengan buruk ruhut tadi memberi penjelasan kepada kita bahawasanya ilmu itu semuanya dari Allah. Allah yang ajar kepada Adam, Allah yang ajar kepada iblis, Allah yang ajar kepada maksudnya Allah yang ajar mengkehendaki Sulaiman dan sampailah kepada burung tadi. Maka moga-moga apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin lama semakin kukuh, dan kita dapat makin lama kita kenal Allah, makin kita akan rasa diri kita ni kecil je, betul tak? Makin lama kita kenal Allah, makin lama kita nampak kebesaran Allah. Makin lama kita nampak keagungan Allah. Kalau selama ni kita nampak diri kita ni hebat, kita nampak diri kita ni baik, kita ni bagus. Tapi lagi lama kita kenal Allah, lagi lama kita akan nampak kita ni tidak ada apa-apa. Kita akan lebih nampak diri kita ni kecil je. Kan? Kita akan besarkan siapa? Kita akan besar Allah. Lagi mendalam kita belajar tentang Allah, lagi kita akan membesarkan Allah. Itulah apa? Itulah sebenarnya kesan yang kita nak belajar daripada ayatul Al-Kursi. Okey, jelas tak tuan-tuan? Ada persoalan nak tanya? Ada persoalan tak nak tanya? Sebab kita dah nak berhenti, kita tak sambung untuk bukti yang ke-9. Ya, kalau ikutkan bukti ke-9 ni, kita nak belajar bukti yang ke-10. Ke-9 bukti ke-9. Ya. Bukti ke-9 tu tentang wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kita kena sambung pada kuliah yang akan datang. Okey, setakat ni ada persoalan, faham, jelas, perlukan pengulangan? Ada apa-apa yang ingin dipertanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya yang Nabi kan dia dapat ilmu direct lah yang Allah ajar melalui Jibril. Tapi kenapa masih lagi Allah suruh Nabi ni minta untuk tambahkan lagi ilmu tu dalam surah Toha. Kan dia kata waqur rabbi zidni ilma tu. Saya minta Ustaz tafsirkan yang tu lah. Ya. Nak menunjukkan bahawasanya ilmu dari sudut teladan dia, qur rabbi zidni ilma, tambahkan kepada aku ilmu. Yang pertama, memang ibrah teladannya Nabi SAW ni dia sebagai satu teladan kepada kita semua. Ya, Nabi memohon ilmu kepada Allah, nak menunjukkan bahawasanya teladan yang kita kena ambil, ilmu itu adalah dari Allah. Yang kedua, nak menunjukkan bahawasanya ilmu ini dia perlu ditambah, dia perlu diupdate, dia perlu dipelajari. Jadi apabila kita faham, Nabi pun Allah suruh minta kepada dia tambah ilmu, maknanya kita ni ikut Nabi. Apabila nak minta ilmu, mintalah pada Allah. Dalam masa yang sama, kalau Nabi pun minta tambah ilmu setiap hari, bermakna kena belajar ni. Maksudnya kita kena tambah ilmu tu melalui jalan kita belajar. Tapi ilmu tu dari Allah lah, sebab Nabi ni dia Rasul. Bila kita dengan Nabi ni dia dapat wahyu, Allah yang ajar direct pada dia, sebab dia Rasul. Tetapi teladannya pada kita adalah kita kena belajar. Tapi pada hakikat kita belajar tu, ilmu tu nanti adalah dari Allah. Jadi contoh dia, pertama nak menunjukkan Allah tu sumber kepada ilmu, sekalipun ilmu pada Nabi itu juga dari Allah, begitu juga ilmu kita belajar. Yang kedua, nak menunjukkan bahawa kita kena tambah ilmu pengetahuan kita melalui usaha kita belajar.
Okey, jelas di situ. Wallahu taala a'lam Baik. bissawab. Barakallahu fiik Wa Ustaz. fiikum barakallah. Baik, ada pertanyaan lain? Tuan-tuan dan puan, komentar yang lain tengok, saya tengok dekat ruangan chat ada tak? Okey. Ada. Okey. Kalau tiada soalan, okey. Minggu depan sekejap saya tengok dekat. Minggu depan saya tidak dapat menyambung siri yang ke-10 untuk kelas minggu kedua Ahad minggu depan kerana saya ada urusan walimatul urus keluarga. Jadi saya minta tangguhkan kelas pada minggu depan. Jadi kalau pihak penganjur kita izinkan, kita boleh sambung semula nanti minggu ketiga. Faham tak maksudnya? Maksudnya pada minggu ketiga tu, tak, minggu ketiga berapa hari bulan ya? Boleh bantu saya tengok minggu ketiga berapa hari bulan? Ahad minggu ketiga. Maksudnya kita tak dapat buat minggu depan, tapi kita tukar, kita tangguhkan, kita pergi kepada minggu ketiga hari Ahad atau minggu keempat hari Ahad. Jadual asal minggu kedua minggu depan, tapi minggu depan tu saya tidak dapat meneruskan kelas kerana ada urusan walimatul urus yang perlu diselesaikan. Jadi saya nak tukar nak replace pada minggu ketiga. 19 hari bulan, 19 hari bulan hari Ahad. Boleh. Kalau 19 hari bulan boleh. Jadi cuma bergantung pada kepada pihak penganjur lah. Jadi kalau pihak penganjur mengatakan boleh, kita tangguhkan kelas minggu depan, minggu kedua, kita bawa kepada 19 hari bulan hari Ahad, insya-Allah boleh kita teruskan. Baik, apa-apa nanti tunggu makluman daripada pihak penganjur insya-Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khaira kepada pihak penganjur Biro Agama Falkara Berhad atas penganjuran majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kita. Kepada tuan-tuan dan puan juga saya ucapkan jazakumullahu khaira, ya, barakallahu fikum. Sebelum kita berpisah, beberapa peringatan daripada saya. Nombor satu, ya, kita ke mana pun kita berada, pastikan SOP yang telah ditetapkan tolong kita ambil berat, ya, kerana kita dapati masyarakat ni dia dah mula alpa, dah mula lalai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita saling ingat mengingati antara satu sama lain. Dan yang kedua, makluman, jika tuan-tuan ada kesempatan pada petang ini, kalau tuan-tuan ingin mengikuti, menambahkan ilmu, nak mengenali para malaikat, dijemput mengikuti pengisian jam 2:30 petang. Petang ini kita akan cerita tentang kisah macam mana malaikat bertemu dengan orang yang botak, orang yang sopak dan orang yang buta. Petang ini kita akan sebut kisah benar tersebut. Lepas tu malamnya pula jam 9 suku ada kuliah baru bertajuk kronologi hari kiamat. Nanti akan bersama dengan Dr. Yusuf Ismail, pensyarah usil Fakulti Quran Sunnah. Jadi siapa-siapa nak tahu tentang macam mana kita nak faham hadis-hadis akhir zaman, apa tanda-tanda besar kiamat berlaku, kita akan bincang secara ilmiah mengikut kepakaran bidang hadis. Tenaga pengajar yang akan sampai itu memang bidang hadis lah. Jadi ikuti. Okay, jadi ada 2 kelas yang boleh diikuti bagi siapa yang berkelapangan. Terima kasih banyak-banyak semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.